Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama solat jemaah, kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia yang bekerja, yang belajar dan berbagai-bagai lagi perkara yang kita lakukan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Dia. InsyaAllah pada hari ini, kuliah kita pada hari ini, kuliah maghrib, saya cuba bawakan pencerahan daripada buku karangan oleh Syekh Farid Al-Ansari rahimahullah, ulama daripada Maghribi atau Morocco. Berkenaan buku yang dikarang oleh beliau yang berjudul Majalisul Quran Mudarasatun fi Risalatil Huda Lil Quranil Karim minat talaqqi ila al-bala. Itu majlis-majlis Al-Quran, itu pengajaran pembelajaran yang diambil daripada ketika mana kita, yang diambil daripada Al-Quran, daripada kita mula belajar daripada Al-Quran, kita menerima Al-Quran sehingga kita menyampaikan Al-Quran. Buku ini sebenarnya adalah CD-CD pengajaran yang dibawa oleh Syekh Farid Al-Ansari rahimahullah. Beliau juga menekankan satu perkara yang sangat penting, iaitu kita mendekati Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Ini masalah. Jadi oleh itu di bawah siri-siri yang dia akan tulis atau dalam buku ini sendiri telah membawa satu konsep bagaimana kita menjalankan majlis-majlis Al-Quran. Jadi yang masuk ke majlis Al-Quran ini adalah kita belajar Al-Quran. Daripada kita menerima Al-Quran, bagaimana kita menyampaikan Al-Quran, bagaimana kita menunjukkan hidayah-hidayah yang terdapat di dalam Al-Quran, bagaimana kita boleh menyampaikan dakwah-dakwah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi buku ini menerangkan cara-cara dan dia akan mencerita juga bagaimana kita memahami isi-isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi saya akan bacakan apa yang terdapat dalam buku ini, tak diterjemah lagi. Saya akan terjemahkan dan saya akan cuba muraikan beberapa perkara. Sebelum kita nak tahu tentang majalis Al-Quran, kenapa persoalan yang perlu kita ketengahkan, kenapa kita perlukan Al-Quran? Ini persoalan yang perlu kita tahu. Kenapa kita berhajat kepada Al-Quran? Inilah persoalan-persoalan yang kita perlu tahu. Kalau kita tak soal masalah Al-Quran, isu Al-Quran ini, kita akan jauh daripada Al-Quran, kita akan memikirkan Al-Quran. Waktu itu Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maka berkatalah Rasul, itu Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an,
sungguhnya kalau aku menjadikan Al-Quran ini, disebut Al-Quran. Nabi kata Al-Quran, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, satu perkara yang dipinggirkan. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Sebab kita dipinggirkan Al-Quran. Kaum aku ni, umat aku ni meninggalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu memberi hidayah kepada dia. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada dia. Al-Quran itu membimbing dia, tetapi dia memikirkan Al-Quran. Bagaimana dia boleh hidup di atas muka bumi ini? Bagaimana boleh menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang bertakwa itu di atas muka bumi ini, tanpa dia mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran? Jadi persoalan kenapa? Kenapa kita memerlukan Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Inilah persoalan-persoalan yang perlu kita letakkan di dalam hati kita. Kita persoalkan. Kalau kita tak soal, kita tidak akan pergi memahami Al-Quran. Oleh itu kita akan lihat Al-Quran itu diletak di rak. Al-Quran itu hanya dibaca ketika solat. Al-Quran itu hanya dipertandingkan. Musabaqah sana, musabaqah sana, siapa suara sedap, siapa suara tak sedap. Oh, ini kalau sampai tarawih, ini baru tarawih. Sebulan sudah kita berpuasa di bulan Ramadan, bertarawih. Oh, ini surau ni, masjid ni suara sedap, kita kena pergi mat surau ni. Hak sedap tu dia pergi. Suara sedap tu dia pergi. Bukan sebab Al-Quran tu. Ini masalah kita. Al-Quran sebenarnya yang Rasulullah SAW yang merupakan seorang yang tidak boleh membaca, tidak boleh membaca dan tidak pandai menulis, dengan rahsia-rahsia Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, menjadikan Rasulullah SAW, Muhammad itu, daripada dia tidak boleh membaca, daripada dia tidak pandai menulis, dia menjadi seorang guru kepada seluruh manusia seluruh. Dengan Al-Quran, dengan rahsia Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran, daripada seorang yang tidak boleh membaca. Rasulullah kata, ana nabiyyul ummi, aku seorang nabi yang ummi, tidak boleh membaca. Wala yakhutuhu biyamini, dan tidak boleh menulis, tak pandai menulis. Tetapi dengan Al-Quran, Rasulullah akan menjadi seorang guru, walaupun dia tidak pandai membaca, walaupun dia tidak pandai menulis. Itu kelebihan Al-Quran. Arab jahiliyah yang kita lihat pada zaman Rasulullah, membunuh orang sana, mencuri, berzina, berjudi, berbohongan, memutus silaturahim, dengan keadaan yang begitu teruk, sosial yang begitu teruk ini. Dengan datangnya Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu di kota Mekah, menukarkan Arab jahiliyah itu. Al-Quran telah mentransformasikan Arab jahiliyah itu kepada Arab yang bertamadun. Dengan generasi para sahabatlah maka tersebarnya ilmu pengetahuan. Dengan generasi sahabatlah terbuka hidayah di seluruh penjuru dunia. Dengan rahsia Al-Quran, bukan sebab lain. Eropah dalam keadaan kegelapan, tetapi zaman generasi para sahabat telah membawa sinar kepada alam seluruh dengan Al-Quran. Bagaimana para sarjana Islam, mereka telah meletakkan ketamadunan itu adalah ilmu pengetahuan disebabkan pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh itu kenapa ayat yang pertama yang diturunkan adalah Iqra. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Mereka membaca, mereka memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh itu mereka berjaya. Oleh itu mereka dapat membimbing dunia, bukan hanya pada diri mereka sahaja. Islam dulu sebagai pembimbing dunia, menunjuk dunia bagaimana nak hidup, menunjuk dunia bagaimana tamadun. Inilah Islam yang diajar oleh Rasulullah, Islam yang dibawa oleh Al-Quran, yang petunjuk membimbing umat manusia seluruh.
dengan Al-Quran juga kita akan dapati perubahan-perubahan di dalam diri manusia. Perubahan macam-macam jenis perubahan. Yang banyak kisah tentang bagaimana manusia itu berubah dengan Al-Quran. Hanya dengan mendengar Al-Quran saja. Sekadar dengan membaca Al-Quran, dia boleh berubah. Bukan ini perkara yang dibuat-buat, yang direka-reka. Pada satu hari, pada sahabat, ada satu kaum, satu bani tu, salah seorang daripada mereka terbatuk ular. Hadis yang kisah-kisah sahih, kisah yang benar, bukan riwayat yang saya reka-reka. Sahih Bukhari, tak ada reka-rekanya. Dia batuk ular pingsan. Jadi adalah di antara dalam bani itu dia kata, siapa yang mampu di antara kamu, tanya pada sahabat, siapa di antara kamu mampu menyembuhkan penyakit orang ni, menyembuh daripada kena batuk ular pada orang ni. Maka datanglah seorang sahabat yang kata, saya mampu buat. Tapi apa yang kamu boleh beri kepada saya? Kalau saya dapat sembuh orang ni, apa yang boleh saya beri saya? Dia kata nak beri seekor kambing. Okey, saya buat. Maka dia bacalah surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah, dengan serta-merta orang yang kena batuk ular sembuh daripada batuk ular tadi. Seakan-akan tidak kena batuk ular langsung. Begitu ajaibnya surah Al-Fatihah. Dengan hanya baca surah Al-Fatihah, sembuh daripada racun ular tersebut. Begitu hebat. Kalau kita baca kalau kita ni tengah malam, pukul 12, orang kata pukul 12, keluar hantu, nampak hantu mau baca surah apa? Baca ayat kursi. Nampak hantu, kita pun baca ayat kursi. Baca ayat kursi pun gam-gam pun ada. Silap-silap hantu tu baca sekali dengan kita. Jin tu baca sekali dengan kita. Kita baca lah Bismillahirrahmanirrahim, Allah la ilaha illa huwal qayyum. Jin tu ikut sekali kita baca. Tak kita lagi. Ini disebabkan masalah kita ketika membaca Al-Quran. Masalah kita ketika mana kita membaca Al-Quran. Para sahabat membaca surah Al-Fatihah boleh menyembuh penyakit suara. Itu kehebatan membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat. Bukan dah berubah-ubah, tak ada. Quran itulah yang dibaca. Quran inilah yang kita baca di hari itulah yang dibaca oleh para sahabat, yang diturunkan kepada Rasulullah. Tak berubah. Tetapi bagaimana Al-Quran itu dapat menyembuhkan penyakit. Yang kita ni baca ayat kursi itu, kita yang lagi, bukan itu lagi. Itu persoalan kenapa kita perlu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu dapat memberi hidayah kepada seseorang. Hidayah dengan baca Al-Quran. Hidayah. Hanya baca Al-Quran dapat hidayah. Pernah kenal kenal Nelofa. Saya bukan nak cakap apa, tapi nak kisah dia cerita saya dengar. Dalam Aikin pernah dia ceritakan bagaimana dia dapat hidayah pakai tudung. Kat aikin.fm. Nelofa kisahnya dia kata, dia cerita dalam radio tersebut. Dia kata bagaimana boleh dia ni bertudung. Dia kata saya ni pada asalnya saya dah rasa semua benda ni, semua saya dah rasa. Semua saya rasa benda ada apa saya tak ada semua. Tetapi saya rasa ada kurang lagi. Saya mencari kekurangan tersebut. Akhirnya dia bertanya kepada Ustaz. Dia tanyalah macam-macam. Tapi dia masih lagi tak dapat mencari apa itu yang dikurang. Akhirnya pada satu hari dia membaca, dia buka membeli Al-Quran. Dia bukalah Al-Quran. Buka secara spontan, random dia buka, dia layan Al-Quran. Lepas dia baca. Baca sekali ada terjemahan lah. Baca, buka sikit, beli-beli. Maka dia baca. Ketika dia baca, sampailah ayat tentang
pakai tudung. Tutuplah wahai wanita yang terjatuhkan min absarihinna wa yahfazna furujahum wa la yubdina zinatahum illa ma dhahara minha dan seterusnya ayat surah An-Nur. Dia kata apabila dia baca itu tersentuh di hati dia. Dia kata apa? Inilah yang aku belum buat lagi. Selama ini aku buat semua perkara, tapi yang ni dia kata hidayah yang sepatutnya. Allah nak beritahu aku bahawa aku perlu pakai tudung. Maka dia pada ketika itu dia rasa tersentuh dengan bacaan ayat Quran tadi, dengan fahaman dia kata baca kena pakai tudung. Maka dia bermula pakai tudung. Kerana apa? Dia merasakan bahawa tudung itulah yang kurang pada dia. Dengan hanya membaca Al-Quran. Bukan dia cari jawapan. Dia bukan buka beda. Mana lah jawapan aku? Oh, aku kekurangan. Mana ayat-ayat pasal kekurangan masalah, kalau masalah ni bukan. Bukan. Tetapi dia mencari dengan dia buka hanya secara random. Buka je. Di situlah Allah telah mendidik jiwa dia, memberikan hidayah dengan apa yang dia nak. Dengan baca Al-Quran. Ini kisah orang Islam. Orang bukan Islam pun begitu. Ini kisah berbagai-bagai jenis kisah ada. Bagaimana orang boleh masuk Islam dengan membaca Al-Quran. Ada kisah di negara Eropah. Seorang itu dia kisah dia masih kecil. Kisah bagaimana sebelum dia masuk Islam. Dia ni keturunan Yahudi. Dia ni selalu pergi beli barang dengan kedai runcit seorang peniaga Islam. Masa dia kecil, setiap kali dia pergi membeli barang, dia akan mencuri barang. Dia akan ambil barang daripada kedai itu. Apa orang Islam mampu dah, dia curi dah duit, curilah makanan ke apa, maka dia mencuri. Setiap kali dia pergi beli barang, dia akan ambil sesuatu benda di kedai tersebut. Tapi pada satu hari, pemuda ni masa dia kecil ni Islam lah. Dia beli barang, lepas tu dia tidak ambil barang tersebut, tidak mencuri lah. Maka tuan kedai pun dia nampak orang ni tak ambil barang. Biasa dia ambil barang, dia tak ambil. Maka dia pergi, dia kata, kamu ni tak ambil barang ni, saya akan beri barang. Maka terkejutlah budak kerja tersebut. Selama apa yang dia buat, selama dia mencuri barang, orang tu tahu. Maka dia minta maaf, dia minta salah dia minta maaf. Akhirnya menjadilah budak kecil tersebut menjadi kawan baik dengan peniaga tersebut. Apabila dia berbaik-baik, berjumpa seperti orang biasa, dia membesar, sekolah menengah, sehinggalah dia ada masalah, dia akan menceritakan kepada peniaga tersebut. Jadi peniaga ni, apa yang dia buat sekali dia menceritakan masalah, menceritakan apa-apa yang perlu tentang kehidupan, dia akan buka satu buku. Dan dia minta pemuda tersebut untuk membuka buku tersebut, dan dia akan bacakan dan dia akan terangkan. Maka setiap kali dia ada masalah, setiap kali ada cerita tentang kehidupan ini, dia akan membuka buku tersebut. Sehinggalah pada satu hari peniaga tersebut telah sampai waktu meninggal dunia. Maka anak muda tadi kehilangan, terasa kehilangan peniaga tersebut. Dia merasakan dia adalah seorang ayah dia. Sebab dia setiap kali dia ada masalah, dia akan beritahu kepada peniaga tersebut. Jadi akhirnya dia terfikir, dia kata, bagaimana aku nak menyelesaikan masalah? Aku ni ada masalah, bagaimana aku nak menyelesaikan masalah? Sehingga dia terfikir pada satu hari, kata, setiap kali aku ingin menyelesaikan masalah, peniaga tersebut membuka satu buku. Maka buku tersebutlah yang memberi penyelesaian kepada diri. Hanya dia terfikir, dia kata buku ni, maka dia kata apa? Aku mesti bertanya kepada anaknya. Maka dia berjumpa dengan anak peniaga tersebut. Saya dulu masa saya dengan ayah kamu, saya ni ada
baca buku tapi saya tak tahu lah buku apa. Anak tersebut tak tahu apa isinya, dengan apa yang berkait rapat dengan pemuda tersebut. Sehingga anak kepada peniaga tersebut kata kepada pemuda tersebut, saya ada satu amanah hendak diberikan kepada kamu dan kepada ayah. Ayahku berikan amanah untuk diberikan kepada kamu. Maka dia berilah sebuah kotak. Maka ambillah anak muda tersebut kotak tersebut. Ambil dibuka. Yang tadi dia tak dapat menjumpakan buku tersebut. Dia tanya anak dia pun tak tahu. Tapi apabila dia buka kotak tersebut, didapati di dalamnya terdapat buku yang dicari selama ini. Maka dia cuba membaca. Dia punca tak boleh baca. Maka dia bertanyalah kepada orang ramai, siapa boleh baca. Akhirnya dia tahulah bahawa itu adalah Al-Quran. Sehinggalah dia mendapat hidayah dan memeluk Islam. Persoalan dalam masalah ini adalah setiap kali masalah dia buka Al-Quran itu secara random, nak buka begitu je, tetapi dia dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan ini. Setiap kali peniaga tersebut dengan pemuda tersebut, dia membuka Al-Quran, dan jawapan itu adalah bacaan apa yang dia baca itu adalah jawapan kepada penyelesaian masalah dia. Ini kepada bukan umat Islam. Al-Quran itu adalah penyelesaian. Bukan kita baca Al-Quran tamus mudah bulan, kita baca Al-Quran sakit hati. Bukan, tetapi Al-Quran itu adalah penyelesaian hidup kita. Oleh itu kita kembali kepada Al-Quran. Oleh itu buku ini yang saya nak baca ini, majlis-majlis Al-Quran ini adalah satu pendekatan kepada bagaimana kita menghampiri kepada Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita memahami Al-Quran itu sendiri. Oleh itu maqasid atau tujuan utama apa Allah Ta'ala ciptakan manusia supaya manusia itu membaca Al-Quran. Oleh itu ayat yang pertama juga diturunkan supaya apa? Iqra, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Maka Al-Quran itu patut dibaca. Al-Quran itu adalah sebagai manual hidup kamu. Maka hendaklah kamu pegang dengan Al-Quran. Jadi dalam buku ini akan menceritakan beberapa perkara yang perlu kita fahami sebelum kita masuk dalam mengenali majlis-majlis Al-Quran. Kalau kita tak kenal Al-Quran, maka tak cinta kepada Al-Quran. Kita tak kenal Al-Quran, memang tak akan cinta. Sebab tidak merasakan bahawa Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh itu Syekh rahimahullah, dia mengatakan bahawasanya perkara yang pertama sekali untuk kita mengenali Al-Quran adalah kita kenal diri kita. Itu persoalan-persoalan pertama kami dalam buku ini. Saya akan terus melanjutkan kepada pengenalan kepada buku ini. Beliau menulis dalam bab yang pertama itu, dia panggil hajatuna ilal Quran. Hajat kita kepada Al-Quran, keperluan kita kepada Al-Quran. Jadi persoalan pertama, mula-mula sepanjang kita tajuk itu, soalan dia kata apa? Man anta. Dia buka ayat-ayat dia bahasa man anta. Man anta maksud dia apa? Siapakah kamu? Persoalan. Siapakah kamu? Dia kata ana wa anta. Saya dan kamu. Kamu kenal tak diri kamu? Ini persoalannya. Sebelum kita memahami bahawa kita perlu kepada Al-Quran, perlu kita faham tentang diri kita. Kita perlu kenal diri kita. Ana wa anta, kamu, saya dan kamu. Maka berkata lagi dia kata, dzalika huwa su'alul ladzi qallama nantabihu ilaihi. Demikianlah persoalan yang kita jarang diingati dengannya. Jarang kita dapat kita bahagikan soalan tersebut. Kita tak tanya. Kita tak akan tanya pada diri kita, siapa dah diri saya ni? Tak tanya. Itulah manusia. Dia tak akan tanya tentang diri dia. Dia lupa tentang diri dia. Oleh itu persoalan diajak oleh Syekh supaya kita kenal apa? Persoalan yang pertama, kita kenal diri kita. Sebelum kita nak kenal apa, kita kenal diri kita siapa. Baru kita tahu apa itu apa dia. Jadi persoalan dia, man anta, siapakah kamu? Ana wa anta, aku dan juga kamu. Itulah soalan yang jarang kita persoalkan. Kita jarang. Sebab kita tidak tafakur.
Kalau kita ikut betul-betul apa yang Islam ajar, kita ada muhasabah, kita ada istighfar. Kalau kita betul-betul memahami diri kita, kita ni bersalah kita, barulah kita dapat mengenali apakah itu Al-Quran, apakah kelebihan Al-Quran, apakah keunikan Al-Quran. Oleh itu dikatakan wal adatu anna al-insana yuhibbu an ya'rifa kulla shay'in mimma yaduru hawlahu fi hadhihi al-hayat. Kebiasaan manusia ini, dia hanya suka untuk apa? Mengetahui tentang apa yang di sekeliling ini. Dia tidak mahu, tak tahu. Sebab cerita tentang diri dia tidak ambil kisah, tapi tentang perkara lain dia ambil. Oleh itu wujudnya Facebook, wujudnya WhatsApp, wujudnya Telegram, wujudnya Instagram. Kerana manusia itu suka kepada benda lain, suka mengetahui benda lain. Oleh itu tiap hari kita mengadap pada Facebook, tiap hari kita mengadap WhatsApp. Walaupun WhatsApp tak ada, kita mencari. Walaupun tak keluar, dia baca balik. Sebab kita mencari, kita ingin mengenali benda yang lain. Ini masalah kita. Kebiasaan manusia itu adalah macam itu. Ingin tahu benda sekeliling dia, tentang diri dia tak tahu. Dia tak tahu diri dia nak bawa ke mana. Itu persoalan yang perlu kita fahami, kita perlu fikirkan adalah siapakah kamu, siapakah aku ini. Ini persoalan yang perlu kita persoalkan. Duduk sekejap, terbenung, tafakkur sebentar, siapakah aku. Ini persoalan yang perlu kita faham. Sebelum kita nak kenal Al-Quran, kita faham diri kita. Maka Syekh kata lagi, dia kata fayas'alu an hadhihi wa tilka illa su'alan wahida la yakhduru bi balihi illa nadira huwa man ana. Dia kata kebiasaan manusia suka untuk mengetahui apa yang di sekeliling dia. Maka dia akan bertanya ini itu, melainkan soal yang satu ini tidak pernah terlintas di dalam hatinya untuk bertanya. Itu soalan dia, man ana, siapakah aku? Tak pernah terlintas. Jarang sangat kalau orang berterlintas, itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab dia kenal diri dia. Dia kenal siapakah dia, siapakah pencipta. Dia kenal siapakah dia, siapakah apa dia Al-Quran. Kerana masalah inilah, maka wajib kita bertafakkur. Oleh itu orang yang bermartabat tinggi, yang bermakam tinggi, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah orang yang bertafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya perbezaan malam dan siang, kejadian langit dan bumi ini, pertukaran malam dan siang ini adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Petanda-petanda menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Orang yang berfikir, ayat ulil albab, orang yang berfikir, orang yang ada akal. Sifat dia apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyam, dalam keadaan berdiri, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka ini bertafakkur pada kejadian langit dan bumi. Ini sifat orang yang berfikir, membaca Al-Quran dan berfikir. Maka kita perlu fikir tentang diri kita. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kenal diri kita siapa. Bukan satu benda tiba-tiba je. Oleh itu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan diri kamu daripada alaq. Allah perkenalkan diri kita. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mendefinisikan tentang manusia supaya manusia itu kenal. Itu persoalan man ana, siapa aku? Siapa kamu? Itu persoalan yang perlu kita faham sebelum kita nak kenal Al-Quran. Maka berkata Syekh lagi, dia kata, "Na'am,
Fahal sa'alta yawman nafsaka an nafsika man anta. Betul dia kata. Soalan ini tidak ditanya orang. Dia kata, cuba kita tanya dia. Fahal sa'alta yawman nafsaka. Adakah kamu pernah bertanya pada satu hari itu tentang diri kamu? Man anta, siapa kamu? Cuba pernah kamu tanya, siapakah kamu, Pak Haji? Pernah kita tanya? Tanya diri kita. Tak perlu jawab, jawab diri kita dah. Kita pernah tanya. Ini masalah kita. Kita tak pernah tanya sebab kita hidup kita dengan orang lain. Kita hidup kita dengan WhatsApp, kita hidup dengan Facebook. Facebook tu lebih banyak kita baca daripada Al-Quran. WhatsApp itu lebih banyak kita nulis daripada kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Selfie ni macam-macam. Apa kita hidup dengan untuk benda lain? Sebab kita tidak kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, kita akan kenal Tuhan. Maka berkatalah Syekh, apakah sebab-sebab yang menyebabkan manusia itu tidak kenal? Kemungkinan di antara sebab-sebab. Wala'alla ahammal asbabi fi ib'adi dhalika wa ihmalih yarji'u fil ghalib ila mu'tal wahmi. Jadi kemungkinan sebab-sebab yang menyebabkan manusia itu jauh daripada persoalan ini. Persoalan siapakah kamu, siapakah diri kamu itu, dan meninggalkan persoalan tersebut adalah biasanya disebabkan data yang kita terima itu adalah data yang berbentuk khayalan. Kita dapat masuk maklumat itu bentuk khayalan, bukan bentuk yang sebenar. Tapi kita tertipu dengan kehidupan di dunia. Kita tertipu dengan godaan syaitan. Kita tertipu dengan Facebook, kita tertipu dengan WhatsApp, kita tertipu dengan televisyen, kita tertipu dengan internet, kita tertipu dengan macam benda kita tertipu. Itu dikatakan data yang penuh dengan khayalan. Tak memberi apa faedah. Pada idnadun annana na'rifu anfusana. Apa data yang kita masuk pada diri kita ini, khayalan yang kita masuk dalam otak kita ini adalah kita merasakan innadunnu annana na'rifu anfusana fala hajata ila su'al. Kerana kita merasakan kita dah kenal diri kita. Apa nak soal lagi? Dah kita kenal. Saya kenal, saya ni penceramah. Kita kenal. Ini masalah kita. Saya ni Datuk. Tak perlu lagi. Orang semua kenal saya. Apa nak kenal lagi? Apa nak soal lagi? Man anta. Saya ni Tan Seni. Saya ni pensyarah. Saya ni bos. Disebabkan masalah ini kita merasakan kita kenal diri kita ini, maka kita tak nak kembali kepada persoalkan siapakah diri kita. Kita tak nak persoalkan siapakah diri kamu. Ini masalah kita. Sebab masalah inilah, sebab kita merasakan kita tahu inilah, kita tidak akan bersoal. Maka Syekh itu kata lagi apa? Taghurruna ijabatul intima ila al-ansar wal alqab wa tanharifu bina an tarbi ma'rifatin nafsil kamil baina adlu'ina allati hiya haqiqatu man ana wa man anta. Sekira-kiranya kita tergoda, tertipu dengan apa? Nisbah-nisbah ataupun lakab-lakab yang dinisbahkan kepada kita. Nisbah-nisbah pangkat-pangkat yang diberikan kepada kita. Dia panggil bos, dia panggil profesor, panggil Tan Sri, Datuk. Kita tertipu dengan lakab-lakab tadi, dengan nama-nama tadi, dengan panggilan-panggilan tersebut, dengan gelaran-gelaran tersebut, sehingga kita lupa tentang diri kita. Kita terlupa. Maka watan harifu bina antar bima'rifatin nafsil kaminati baina albina. Maka terpesonglah kita untuk mengenali diri kita. Tak ada. Sebab kita dah merasakan kita kenal diri kita. Kita rasa kita ni bos, kita rasa kita ni datuk, kita rasa pensyarah, profesor, macam-macam. Akhirnya kita tidak memerlukan persoalan siapakah kamu. Allazi hiya haqiqatu man ana. Kerana apa? Mereka tidak mahu berpaling daripada menyoal perasaan ini tentang hakikat manusia itu. Man ana wa man anta. Siapakah aku dan siapakah kamu? Wa yatimmu ijhadu su'ali fi alimil khawatir.
maka berlakulah persoalan itu di dalam alam-alam lintasan sahaja. Wa bidzalika yabqa al-insan ajhalul khalqi bi nafsihi falaysa dunal arwah illa al-ashbah. Maka dengan demikian itulah, dengan sebab manusia itu tidak bertanya, dengan sebab manusia itu tidak mahu kenal hakikat tentang diri ini, maka akan kekallah manusia dalam keadaan yang paling jahil sekali. Jahil tentang diri dia pun tak tahu. Maka jahilah. Maka tidak adalah, maka Syekh kata falaysa dunal arwah illa al-ashbah. Maka tak adalah roh-roh itu melainkan hantu-hantu saja. Roh dalam diri kita baik tak kenal diri kita. Roh yang sepatutnya kita tingkatkan dengan amal ibadah, kita tingkatkan dengan ketakwaan, menaikkan martabat roh-roh kita. Tapi disebabkan kita tidak kenal diri kita, maka kita tinggalkan dia, maka kita jadikan dia hantu-hantu saja. Tak kenal. Maka perlu kita persoalkan, maka perlu kita jadikan satu masa untuk kita bertafakkur tentang diri kita. Oleh itu ayat yang pertama saya sebutkan tadi, Allah telah mendefinisikan manusia supaya manusia itu kenal siapakah dia. Berkata Syekh lagi, dia kata, qala rahimahullah walau annaka sa'alta nafsaka bi aqlikal mujarrad man anta. Jikalah sekiranya kamu bertanya tentang diri kamu dengan akal semata-mata, man anta, siapa kamu? Soalan al-haqiqati al-wujudiyatil kamilah. Satu soalan tentang hakikat kewujudan kamu seluruhnya. Cuba kamu fikirkan. Ini Syekh cuba kita persoalkan dengan akal kita. Sekarang kita tengah fikir. Dan saya telah sebutkan kita perlu persoalkan siapakah kita. Jadi cuba kita fikirkan, siapakah kamu? Cuba kita fikir, siapakah kita ini? Tentang hakikat wujuddan kita ini, ada di atas muka bumi, wujuddan kita ini apa ni? Oleh itu buat macam-macam persoalan. Kalau dalam falsafah ada persoalan, min aina anta, daripada kamu, daripada mana kita datang? Buat apa kita duduk kat atas muka bumi ini? Ke mana kita akan kembali? Persoalan-persoalan ini, persoalan-persoalan orang yang perlu ingin tahu wujuddan dia di atas muka bumi ini. Bukan datang tiba-tiba saja. Jadi persoalan itu perlu dijawab. Maka kita perlu jawab, wujuddan kita untuk apa? Ini man anta, soalan ini. Siapakah kamu? Siapakah diri kamu ni? Kamu datang daripada mana? Kamu buat apa di atas muka bumi? Kamu nak kembali ke bersatu? Lepas ni buat apa di atas muka bumi? Lepas kamu nak pergi mana? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita jawab, perlu kita fahami. Maka Syekh kata apa? Lamma dhafarta bi jawabin yashfil wali, maka kamu tidak akan mendapat jawapan yang boleh menyelesaikan masalah kamu. Jawapan itu kamu tidak boleh jawab. Dia kata apa? Wa idan tadkhulu fi bahrin min al-hirati wujudiyah. Dengan demikian itu kamu tak akan jawab, dapat jawapannya. Maka kamu akan duduk di dalam keadaan kehairanan, ketakjuban tentang kewujudan ini. Kamu nak duduk di sini cakap, saya ni siapa? Persoalan yang begitu tidak boleh dijawab. Oleh itu orang-orang materialistik, orang yang benda ni kan kita panggil sekular dengan Islam. Yang material, orang yang berpandang kepada benda itu, dia memandang satu benda ni adalah dengan ada panca indera, dengan rasa dengan panca indera saja. Oleh itu dia mengkaji, apakah itu kehidupan? Dia mencari kehidupan di mana? Maka dia belahlah macam-macam sehingga dah jumpa atur. Tetapi dia tidak menjumpa kehidupan di mana. Kalau dia tidak kembali kepada Al-Quran mengatakan bahawa roh itulah menghidupkan. Dia belah semua sehingga atom berjumpa. Cuba ambil atom, boleh hidupkan sesuatu? Tak boleh hidup. Malaikat dan roh boleh hidup. Dia mencarikan kehidupan. Dikaji. Mereka cuba kaji macam-macam. Mereka kaji tentang tentang nyamuk. Sehingga jumpa benda lain, jumpa tentang kehidupan. Ini masalah golongan material. Barat yang menggunakan sistem material, yang menggunakan akal semata-mata dengan menggunakan panca indera tanpa panduan wahyu, maka dia akan hidup dalam kehairanan, tak boleh jawab. Begitu juga manusia, apabila dia soal tentang diri dia, dia tidak akan dapat menjawab seluruhnya, tidak akan jawab dengan baik. Dia di dalam keadaan kehairanan, ketakjuban.
Nak jawab. Maka berkata Syekh lagi, ana wa anta tilka qissatul insan. Dia memudah. Saya dan kamu, aku dan kamu. Tilka qissatul insan mundu bada'il khalqi. Demikianlah kisah manusia semenjak daripada permulaan ciptaan dia ila yaumin nas hadha, sehingga ke hari ini, ila akhiril mashhadi min fusulil hayat fi rihlati hadhihi al-ard wa hiya qissatun muthiratun wa marirah. Sehinggalah kisah tentang manusia daripada permulaan ciptaan dia sehingga pada hari ini, sehinggalah tragedi fasa-fasa kehidupan manusia yang akan meninggalkan ke bumi ini, tentang kisah yang sangat pedih dan pedih. Entah nak hati, dia akan meninggalkan dunia, dia akan tinggalkan anak saudara dia tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan harta. Kisah yang begitu menyakitkan hati. Itulah kisah tentang manusia. Syekh akan cuba membawa kepada kita supaya kita kenal. Kita kenal diri kita, siapakah kita. Nanti dia akan bawakan dari tentang bagaimana kita perlu kita, bagaimana kita nak mengenali tentang diri kita. Wal itu dikata apa? Walidzalika asasan kanat risalatul Quran. Ya risalatullah ila al-insan li ta'rifi bi nafsihi asa an yabda as-sayr fi tariqil ma'rifati billah. Id ma'rifatun nafsi hiya awwal madarij at-ta'aruf ila Allah wa laysa sifatan an yakuna awwal ma nada min al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dengan demikian itulah, dengan asas itulah, asas manusia ini di permulaan ciptaan dia sehinggalah hari ini, sehinggalah dia saat-saat dia nak mati. Kisah-kisah yang menyedihkan, kisah-kisah tragedi berbagai-bagai jenis tragedi peristiwa ini. Dengan sebab itulah maka terdapatnya risalah Al-Quran. Maka dengan sebab itulah Al-Quran itu risalah Al-Quran, hiya risalatullah ila al-insan, merupakan risalah Allah kepada manusia. Li ta'rifihi bi nafsihi, untuk mendefinisikan tentang diri ini, untuk memperkenalkan siapakah diri kamu wahai manusia. Manusia ini tak kenal. Oleh itu bila Allah Subhanahu wa taala ingin bertanggungjawabkan amanah. Kalau kita tahu amanah itu apa dia? Amanah untuk kita jadi khalifah di atas muka bumi ini. Ya. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Ashfaqna minha fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika mana kami berikan tanggungjawab ini kepada langit, bumi, bukit, bukau ini, mereka semua meninggalkan. Melainkan apa? Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Manusia yang menerima amanah tersebut. Apa sifat manusia ketika mana dia menerima amanah tersebut? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu kadang-kadang zalim dan lagi sangat jahil. Dia bukan dalam zalim, kalau kita sebut zalim, kalau kita sebut orang jahil itu jahil. Tapi ayat bahasa apa? Zaluman jahula. Zaluman, tersangatlah zalim dan tersangatlah dia ni jahil. Tersangat soal jahil, jahil tentang diri, zalim terhadap diri dia. Dia menerima amanah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila kita nak kenal diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang diri kita, menceritakan tentang manusia itu sendiri. Allah definisikan supaya manusia itu kenal. Bermula dengan ayat yang saya sebut tadi. Ayat yang pertama sekali Allah turunkan, Allah kenalkan diri manusia itu. Allah sebut apa? Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang mencipta manusia daripada alaq. Alaq ni adalah satu peringkat pertumbuhan manusia di dalam janin. Satu peringkat permulaan yang dipanggil dalam bahasa sains, yang dipanggil embrio. Allah perkenalkan manusia itu sangat gini. Manusia itu sangat kerdil. Embrio boleh buat apa? Boleh melihat, boleh buat apa? Boleh mendengar, boleh buat apa?
Allah perkenalkan siapakah kamu wahai manusia. Oleh itu bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta. Allah suruh kita baca. Mencipta siapa? Menciptakan kamu wahai manusia. Khalaqal insana min 'alaq, mencipta manusia daripada alaq. Mencipta manusia daripada embrio. Satu peringkat daripada peringkat janin manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu adalah Al-Quran. Allah akan definisikan tentang manusia supaya manusia itu ingat siapakah dia. Itu Syekh ni kata di ta'rifihi binafsihi asa ayyabda as-sayr fi tariqil ma'rifati billah, supaya manusia itu kenal diri dia, supaya dia dapat berjalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Id ma'rifatun nafsi hiya awwalu madarij at-ta'arruf ila Allah. Kerana mengenal diri itu adalah satu tangga untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kenal diri kita, bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dengan kita kenal diri kita ini, maka kita akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu memahami tentang diri kita. Oleh itu kata wala sifatan ayakun awwalu ma nazal min al-Quran, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bukan satu perkara yang tiba-tiba je. Yang ayat yang pertama yang diturunkan itu adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ceritakan tentang definisi manusia. Bukan satu tiba-tiba, bukan satu panggil apa ni sebenarnya, kebetulan. Bukan satu kebetulan. Allah Ta'ala memang nak cerita tentang manusia, siapakah manusia. Jadi ayat yang pertama menceritakan tentang definisi tentang manusia. Maka selepas itu kata Syekh thumma tawatarat ta'rifi bil insan ba'du fil Quran. Maka selepas itu banyaklah cerita tentang definisi tentang manusia. Pengenalan tentang manusia, kenal hakikat manusia itu siapakah dia. Kenal hakikat kamu. Ini Allah Subhanahu Wa sebut. Maka banyaklah ayat-ayat yang lain sebut apa? Min ghairi ma ayatun wa surah min mithli qawlihi subhanahu hal ata'an insani hin min dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fata'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kemudian ayat-ayat yang lain kata hal ata'an insani hin min dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah telah datang manusia itu dalam keadaan mereka ini tidak disebut. Tidak disebut manusia itu tidak ada. Tidak disebut manusia tidak ada. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan Allah ciptakan langit, bumi semua ini. Manusia itu tidak disebut. Tidak ada. Dan yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfah. Maka Allah definisikan dia manusia. Dulu kamu tak ada, sekarang aku ciptakan kamu inna khalaqnal insana min nutfah. Kami jadikan kamu daripada setitis air. Nutfah. Amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kamu pendengaran, kamu Allah jadikan kamu penglihatan. Ini Allah definisikan tentang manusia supaya manusia itu kenal siapakah dia. Kemudian Allah cerita lagi wa kadzalika ayat sifati wujudiyyati lil insan ad-daribati fi umqil ghaib bi qoulihi ta'ala. Kemudian banyak lagi ayat-ayat tentang wujudan manusia ini. Ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dzalika alimul ghaib wasyahadatil azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Maka kami telah mulakan kejadian manusia itu dengan tanah. Definisi kita manusia. Manusia itu asal dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian kami jadikan keturunan Nabi Adam itu asal daripada air yang sangat hina. Min ma'in mahin. Thumma sawwahu nafakha fihi min ruh. Kemudian kami sempurnakan kejadian manusia. Jadi nutfah, jadi embrio, jadi tulang, ada rangka, ada semua ini. Maka Allah tiupkan roh. Thumma sawwahu, kami sempurnakan kejadian dia. Wa nafakha fihi min ruh, dan kami tiupkan roh ke dalamnya. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Maka Allah jadikan pendengaran dan juga penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kamu ni yang bersyukur. Ini Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara ayat-ayat yang menceritakan definisi tentang manusia. Banyak lagi ayat yang cerita tentang definisi tentang manusia. Sehingga kan para ulama sains pun tidak dapat menceritakan tentang peringkat-peringkat kejadian manusia di dalam perut. Sehingga ayat Quran sebut bahawa mereka tahu.
Begitu hebat Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, menciptakan kejadian manusia. Jadi maka perlulah kita kembali, kita persoalkan diri kita. Sebelum kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak kenal Al-Quran itu, keperluan kita kepada Al-Quran itu, maka perlu kita tanya tentang diri kita, siapakah kita. Tanya kepada diri kita. Perlu tafakkur sekejap. Orang berakal itu adalah orang yang bertafakkur. Maka kita duduk sebentar untuk tafakkur, menanyakan soalan, siapakah diri kita. Asal daripada mana? Asal daripada mana? Datang daripada mana? Duduk atas pohon buat apa? Akan kembali kepada siapa? Itu soalan-soalan yang tanya. Walaupun dia soalan macam bentuk falsafah sikit, tetapi dia adalah persoalan yang wajib bagi kita untuk kita kenal. Wajib bagi kita untuk kita persoalkan dalam diri kita ini. Jadi itulah, sebelum kita nak menjalankan majlis Al-Quran, supaya kita dapat mencintai Al-Quran itu, maka wajiblah kita kita persoalkan masalah tentang siapakah diri kita. Jadi kita bukan hanya sekadar kita dengar bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi kita bawa baca Al-Quran itu dengan terjemahan sekali, kita faham Al-Quran itu, dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai kawan karib kita. Jangan jadikan Facebook, jangan jadikan WhatsApp. Ini WhatsApp, Facebook lah yang jadi bacaan utama. Kita nak mencari hidayah, kita nak mencari petunjuk, ini adalah daripada Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran. Jangan jadi seperti mana yang Nabi sebut, umat yang mengingkirkan Al-Quran. Jadi saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.